Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma fakkihna fid din, 'allimna ta'wil. 'Allimna ta'wil ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam rancangan Bicara Ulama. Dan pada kali ini saya diamanahkan untuk menceritakan satu tajuk yang amat penting dalam kita sebagai seorang abid ilallah Subhanahu Wa Taala, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencari dalam perjalanan kita mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi satu tajuk iaitu ganjaran puasa, iaitu seumpama setahun. Alhamdulillah. Seperti kita maklum, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan nikmat yang besar kepada kita. Pelbagai ganjaran disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan digandakan pahala pelbagai dan sebagainya. Dengan rahmat dan juga ar-rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyediakan selepas pada bulan Ramadan satu peluang lagi kepada kita, kepada seluruh umat Islam, iaitu puasa 6. Dalam masyarakat kita digelar sebagai puasa 6 ataupun puasa Syawal. 6 hari untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ganjaran seumpama puasa selama setahun. Sebelum kita pergi jauh, suka saya ingin menceritakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa 6 ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan minal syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia meneruskan dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, seperti dia berpuasa selama setahun. Hadis Rasulullah pada kita secara jelas bahawasanya selepas pada kita puasa sebulan di bulan Ramadan, diiringi selepas itu 6 hari dalam bulan Syawal, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan pahala seumpama kita berpuasa setahun. Dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Muhammad Zuhaili, iaitu Al-Mu'tamad fi Fiqh Islami, menceritakan kepada kita tentang hadis ini. Dan dalam kitab ini menceritakan kepada kita hukum sunat yastahabbu liman sama Ramadan an yatba'hu bi siyami sittah ayyam min Syawal. Disunatkan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa pada bulan Syawal, maka hukumnya sunat di dalam Islam. Seperti mana hadis yang saya baca tadi, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamin dahri. Okey. Kemudian dinyatakan lagi dalam kitab ini, wa yustahabbu an yasumaha mutatabi'ah fi awal Syawal aqbal yaum al-Aid al-Fitri. Boleh ataupun sunat kita berpuasa puasa 6 terus selepas pada kita menyambut Aidil Fitri. Maksudnya 1 Syawal kita terus berpuasa pada 2 Syawal dan mutatabi'ah, tanpa kita selang-seli, terus berpuasa 6. Maknanya 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sehingga kepada 7 Syawal. Itu juga sunat. Itu antara cara pelaksanaannya, sunat di sana. Ataupun akharaha anil awal Syawal jazun, ataupun kita nak mengakhirkan di bulan Syawal. Nak mengakhirkan di bulan Syawal, kita tak letak di depan, kita letak di belakang.
Di belakang 6 hari yang belakang tu juga harus, juga boleh. Dua kaedah. Namun begitu ulama membahaskan lagi, bagaimana kalau kita nak buat puasa 6 dalam bulan Syawal ini secara berselang-seli. Maknanya puasa kita tinggal 2-3-4 hari, kita puasa pula, kita tinggal 2-3-4 hari. Adakah boleh begitu? Ulama juga menceritakan perkara ini. Wa tahsulu sunnatun li'umumil hadis wa itlaqihi wa bi itlaqi walakin tatabi'uha afdal aqaba 'aidin mubadirah ila al-ibadati. Okey. Jadi kalau sekiranya kita ingin berpuasa begitu, maksudnya dalam keadaan berselang-seli, juga diharus atau dibolehkan dalam dalam Islam, dalam pandangan ulama. Akan tetapi yang afdalnya kita mengawalkan puasa pada bulan Syawal. Maksudnya selepas pada Aidilfitri terus kita berpuasa 6 hari berturut-turut, itu lebih afdal di sisi ulama kerana melihat pada zahir ataupun pada mafhum hadis yang kita baca pada awal tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya di dalam perbahasan fiqh lagi, ulama juga menceritakan berkenaan dengan puasa ini, puasa 6 ini dalam bulan Syawal. Adakah boleh kita menggabungkan antara puasa 6 bulan Syawal dengan puasa qada pada bulan Ramadan sekiranya kita tinggalkan dalam bulan Ramadan? Sebagai contoh, orang perempuan muslimat kita yang ada keuzuran pada bulan Ramadan, contoh 7 hari ke 15 hari ke dan sebagainya, jadi dia puasa pada bulan Syawal, dalam masa yang sama dia puasa qada apa yang dia tinggalkan ataupun jumlah yang dia tinggalkan dalam bulan Ramadan. Maksudnya dia nak gabung puasa Syawal sunat nahari bersama dengan masa yang sama dengan puasa qada. Bagaimana pandangan ulama? Secara umumnya ulama membahaskan kepada kita keharusan menggabungkan niat puasa qada dengan puasa 6 pada bulan Syawal. Ulama ramai yang menceritakan ataupun banyak yang menceritakan kepada kita tentang permasalahan ini. Sebagai contoh, Al-Imam Bujairimi dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairimi, begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya, iaitu fatwa kubra. Begitu juga dengan Imam Ramli dalam fatwanya, dan banyak lagi imam-imamnya ataupun antara yang lain itu dalam kitab Hasyiah Syarqawi menceritakan menurut Imam Syarqawi sah kita menggabungkan puasa 6 Syawal dengan puasa qada Ramadan. Namun dibahaskan di sini, tetapi seseorang itu tidak mendapat pahala penuh pada bulan berkenaan dengan puasa Syawal. Itu perbahasan ulama di situ. Itu bagi pandangan Imam Syarqawi. Ala kulli hal, sekiranya seseorang itu mahu menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qada dari sudut fiqh, boleh, dan banyak ulama yang membenarkan perkara ini. Namun yang afdalnya kita mengasingkanlah. Kita mengasingkan. Contoh bagaimana? Pada peringkat awal ataupun pada awal Syawal, kita berpuasa Syawal dahulu. Selepas itu barulah kita puasa qada beberapa hari yang kita tinggali. Tu sebab ulama ada yang membahaskan bahawasanya puasa qada ini disebut sebagai wajib muwassa', wajib yang mempunyai waktu yang panjang. Maknanya kalau kita tidak buat dalam bulan Syawal, kita boleh buat dalam bulan lain-lain. Bulan Zulqa'dahnya, Zulhijjahnya, Muharram dan sebagainya. Jadi kita boleh pilih pada hari adapun tarikh yang lain. Namun bulan puasa Syawal 6 hari ini tidak boleh. Maka dia mudayya', dia mempunyai singkatan masa tertentu. Jadi ulama menyebut kalau sekiranya kita tidak tidak ada keuzuran, boleh pilihan lain dan sebagainya, kita asingkan.
awalkan puasa di bulan Syawal, puasa Syawal 6, selepas tu qada, selepas itu di sepanjang tahun sebelum datang bulan Ramadan yang tahun hadapan. Itu dari sudut fiqh berkenaan dengan bagaimana kita masalah yang berkaitan dengan puasa Syawal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, setelah itu ulama juga menceritakan, membahaskan kepada kita antara puasa qada dengan puasa 6, mana yang kita afdal dahulukan. Maksudnya sekarang ni kita ada pilihan. Yang pertama kita nak gabungkan. Yang kedua lebih afdal kita asingkan puasa qada dengan puasa Syawal. Okey. Jadi kita ambil pilihan yang kedua contoh. Jadi kita ambil puasa untuk asingkan puasa qada dengan puasa Syawal. Jadi bagaimana? Adakah kita nak Syawal dahulu pada awal Syawal puasa ataupun qada dahulu pada pada awal Syawal, selepas tu baru kita puasa 6. Bagaimana pilihan kita? Okey, ulama membahaskan di sini yang pertamanya ialah lebih afdal kita berpuasa Syawal dahulu untuk kita menyatakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang saya baca pada awal tadi, iaitu kita kena mutatibah, kataupun kita mengikuti man sama Ramadan summa atba'ahu itba', kemudian kita mengikuti 6 hari pada bulan Syawal seumpama puasa setahun. Okey, jadi di sini kita boleh memahami bahawasanya kita, kalau sekiranya kita ingin asingkan antara puasa qada dengan puasa Syawal, maka lebih afdal kita letakkan di awal puasa Syawal. Okey. Ada ulama juga menceritakan kepada kita tentang sekiranya pada bulan Ramadan yang sebelum itu kita tinggalkan kerana sebab-sebab yang tertentu, bukan sebab keuzuran. Sekiranya sebab keuzuran, kita diharuskan untuk melewatkan qada. Tapi sekira daripada Syawal, kena faham, diharuskan melewatkan qada daripada Syawal. Tapi sekiranya kita tinggalkan puasa pada bulan Ramadan tersebut kerana tidak sebab keuzuran. Maksud di sini kerana malas, kerana kejahilan, kerana pilihan sendiri, bukan kerana syarak, maka ulama menceritakan mesti puasa qada dahulu daripada puasa Syawal. Kerana apa? Kerana kita tinggal puasa pada bulan Ramadan itu bukan kerana syarak, tetapi kerana maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena puasa qada cepat-cepat, takut Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa dan sebagainya, bertemu dengan kematian awal, jadi kita tak sempat nak puasa dan sebagainya. Jadi itu dia sudah adab kita dan sebagainya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu saya bahaskan dari sudut fiqh. Seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian, pendengar-pendengar, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan selepas pada bulan Ramadan, Allah Taala menyediakan satu package yang menarik, iaitu puasa 6. Kenapa? Apakah hikmah dan juga apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada kita package ini? Yang pertama, saya ingin mengajak kita berfikir bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada kita package ini adalah bukan kerana apa-apa, bukan kerana ingin menyediakan satu perkara yang yang tidak yang sia-sia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ini ialah kerana ingin memberi ganjaran yang lebih baik kepada kita, iaitu apa? Berpuasa selama setahun. Kalau kita puasa Syawal 6 hari, seumpama kita berpuasa selama setahun.
Hal ini disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mana mensyarahkan Sahih Muslim. Beliau mengatakan ganjaran puasa setahun adalah ganjaran yang luar biasa. Apatah lagi ganjaran ini sesuai untuk kita pada akhir zaman. 6 hari je. 6 hari dapat pahala setahun. Kalau kita nak puasa setahun pada waktu keadaan kita sekarang ni, lebih-lebih lagi pada zaman kita ni dengan penuh fitnah kiri dan kanan, nak dapat puasa setahun straight tanpa miss, hamba rasa agak mustahil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan package ini sesuai dengan umat akhir zaman yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarahkan syarah Sahih Muslim yang berkaitan dengan hadis puasa 6 ini. Hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan package ini kepada kita? Tidak lain tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingin melengkapkan amalan fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pada bulan Ramadan yang sebelum itu. Kenapa? Kadang-kadang dalam kita berpuasa Ramadan ada cacat celah juga dalam ibadah kita. Kita bukan maksum. Ada kesalahan-kesalahan ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Ya, betul. Macam-macam kesalahan. Paling ringkas, tengok TV, drama, macam mana orang yang tidak tutup aurat dalam tu memang bersepah dari iklan TV dan sebagainya macam-macam. Jadi kuruh puasa kita. Kita berjalan tepi jalan macam-macam yang ada di tepi-tepi jalan, orang mengumpaknya, orang apa kita dengar dan sebagainya. Benda itu boleh mengkuruskan dan juga mengurangkan puasa Ramadan kita. Jadi datangnya bulan Syawal menampung kekurangan yang ada pada puasa Ramadan kita. Itu antara hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan puasa 6. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yang berkaitan dengan kelengkapan sunat untuk melengkapkan puasa sunat untuk melengkapkan amalan fardu. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihimus salah. Qala يقول ربنا جل وعز للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أو نقصها فإن كانت تمه كتبت له التمه وإن كانت إن تقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Okey. Yang bermaksud sesungguhnya amalan yang dihitung bagi manusia pada hari kiamat ialah solat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah pada solat hamba-Ku, adakah dia telah sempurnakan atau masih ada kekurangan di mana-mana. Sekiranya sempurna, Allah sebut kepada malaikat, tulislah dalam catatan kamu, hamba-Mu ini sekian-sekian si fulan telah sempurnakan ibadah. Sekiranya masih kurang, jangan tulis lagi. Lihatlah, adakah hamba-Ku yang laksanakan amalan tadi, laksanakan amalan-amalan sunat tambahan. Sekiranya ada, maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para malaikatnya menyempurnakan catatan hamba-Nya itu, amalan fardu ditampung oleh amalan-amalan sunatnya. Sekiranya kemudian dikira amalan-amalan itu dalam keadaan fardu. Ini hadis qudsi yang amat jelas kepada kita. Amalan-amalan fardu yang ada kekurangan, Allah Subhanahu Wa Taala hold dulu catatan
nak lihat, nak semak balik amalan-amalan, sekiranya ada amalan-amalan sunat, Allah SWT ambil amalan sunat ini dan Allah tampung di amalan fardu yang ada kekurangan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Okey, seterusnya bulan Syawal ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT mempunyai hikmah yang ketiga, ialah untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Allah, sepanjang sebulan kita berpuasa dan kita melaksanakan pelbagai amalan. Setelah itu kita diberi peluang untuk bergembira dalam Aidil Fitri sehari. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan package yang menarik. Sekiranya puasa 6 hari dapat seumpama puasa setahun. Ini semuanya adalah untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan kita, menyedari bahawasanya kita ini mempunyai Tuhan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni amat baik dengan kita, amat dekat dengan kita. Nak berkomunikasi dengan dia, tak lain tidak bukan kita memperbanyakkan amalan, termasuk amalan sunat dalam Syawal ini, iaitu puasa 6 hari. Dalam satu hadis kursi lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa ma zala 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza uhibbatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'a'tiyannahu wa la in isti'adhani la'a'iznnahu." Hadis ini iaitu hadis kursi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang bermaksud, dan tidaklah seorang hamba itu bertakarrub, mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah kepada aku, lebih aku cintai sekiranya dia ataupun hamba-ku itu beramal dengan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya, dan sentiasa hamba-ku itu, iaitu konsisten bertakarrub, cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan sunat, sehingga aku mencintainya. Allah kata, aku akan sayang, akan cinta kepada hamba yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan mengamalkan dan juga menjaga amalan-amalan wajib. Bahkan aku akan lebih sayang sekiranya ada hamba-hambaku sentiasa beristiqamah, konsisten melaksanakan amalan sunat. Sambung lagi, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan penglihatan yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberikannya, dan jika dia meminta perlindungan daripadaku, pasti aku akan melindunginya. Okay. Jadi sekiranya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan wajib, ditambahkan dengan kita takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan amalan-amalan sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada hamba tersebut, sehingga dijaga hamba tersebut dengan penuh seumpama menatang minyak yang penuh, tangan, kaki, keputusan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala pandu dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi hamba tersebut, dan sekiranya hamba itu meminta sesuatu, Allah Taala akan memakbulkannya. Allahu Akbar. Ini ataupun perkara ini kita boleh nilai bagaimana orang-orang soleh yang terdahulu, kita boleh dengar cerita-cerita mereka, para waliullah, para sahabat dan sebagainya, yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka. Rahsianya ialah
mereka taqarrub ila Allah, mereka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara yang lain iaitu dengan cara kita mengamalkan puasa 6 pada bulan Syawal. Dan akhir sekali, hikmah yang kita dapat daripada kita mengamalkan amalan puasa sunat pada bulan Syawal ini, sahabat-sahabat di luar dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu tidak lain dan tidak bukan kita ingin mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita apabila kita dekat dengan Allah, apabila kita beramal dengan amalan-amalan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka benda ini tidak lain dan tidak bukan menyebabkan kita melangkah satu langkah, dua langkah menuju Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju syurganya. Allahu akbar. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khadanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibawa ke syurga Allah dengan berpasuk pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pintu-pintu syurga, pintu itu telah sedia terbuka dan penjaga-penjaga syurga mengalu-alukan mereka dengan katanya, salam sejahtera kepada penghuni syurga, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal abadi di dalamnya. Allahu akbar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu ialah kata-kata penyambut penghuni syurga untuk bagi orang yang mengamalkan amalan-amalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu puasa 6 pada bulan Syawal. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulan yang kita dapat daripada kuliah kita yang ringkas pada hari ini ialah, setelah kita bertungkus lumus untuk mendapat ganjaran pahala pada bulan Ramadan, kita menyediakan pelbagai pengorbanan yang ada pada diri kita untuk mendapat ganjaran pada bulan Ramadan, sedekahnya, tadarrusnya, qiyamul lailnya, puasanya dan pelbagai amalan-amalan lagi. Pakej itu lagi lengkap sekiranya kita mengikuti selepas pada Ramadan dengan puasa 6 di bulan Syawal. Moga-moga Allah SWT merahmati saya, merahmati kamu semua, merahmati mana-mana orang Islam yang bertungkus lumus menuju Allah SWT, menyediakan diri mereka di dalam kesedaran lautan ketuhanan. Itu sahaja pada hari ini. Moga-moga Allah SWT memberi ganjaran yang setimpal dengan amalan kita, dan paling besarnya Allah SWT eret kita memberi redha dia pada hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.